Isyak untuk bincangkan Mengikut Rasul dengan apa? Isyak Merah. Isyak Merah. Dari satu kita bincangkan, kita mengadakan tahlil Allah dan bersama bagi karya surah Al-Baqarah ini. Dan satu lagi kita bincangkan soal bulan Ramadan. Terima kasih. Boleh, silakan. No. Dah betul ni. Okey. Okey. Terang. Ini lagi. Baik. Kita mulakan kuliah Maghrib malam ni dengan sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal kiram washabar izam syaullahum Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa alal malaikatil muqarrabin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Fa inna asdaqal hadis kitab Allah wa khairan hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuril muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wartanzun nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam salasatun man kunna fihi wajada halawatal iman ayyakunallahu rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ayyuhibal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ayyukra ayyauda fil kufri kama yukra ayyuzabu ilan nar wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, yang dihormati Tuan Imam kita, Fadil Tuan Imam, tak lupa juga Tuan Bilal, kemudian pengurusi surau, datang kuasa surau, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat berbahagia. Alhamdulillah, kita merafakkan segi-segi puji dan syukur Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengizinkan sekali lagi perjumpaan kita malam ni.
Jadi kuliah malam ni ialah kuliah yang kedua sebelum Ramadan. Jadi kita ada sekali lagi kuliah lah. Sekali lagi kuliah, lepas tu kita cuti sempurna Ramadan. Kita akan bercuti selama, tak ada cuti sebenarnya. Cuti tak ada. Sembahyang tarawih lah. Betul tak? Tarawih dengan more lah, macam-macam lah. Dengan tazkirah, kan? Nisfu Sya'ban, orang kata, lepas tu nuzul Quran lah, macam-macam lah kan. Sempurna Ramadan ni. Lepas tu adalah qiyamul lail lah, macam-macam lah. Sempurna Ramadan, buka puasa jama'i, buka puasa beramai-ramai. Betul tak? Lepas tu sambut pula raya pula. Lepas tu rumah terbuka sana, rumah terbuka sini lah. Puasa 6. Sampailah Syawal. Tu pun kadang-kadang nasib baik orang kata ngam-ngam Syawal dia berhenti. Tapi ada juga kadang-kadang terbabas. Dah masuk Zulkaidah dah. Pun masih lagi ada lagi rumah terbuka dah tuan-tuan. Jadi sebabkan kita puasa sebulan Ramadan, jadi kita pun gayalah sebulan. Macam itulah biasanya. Tapi jangan sibuk gaya sampai kan lupa pula puasa 6 pula. Dia sebaik-baiknya lah. Masuk ialah satu raya tu dah puasa 6. Ada juga kadang-kadang kita ni orang kata dah ujung-ujung kan, dah ujung-ujung barulah puasa 6. Boleh, tak ada masalah, tapi janganlah tak cukup pula puasa 6. Ataupun ada juga kadang-kadang terlupa pula puasa 6. Sibuk banyak makan sana makan sini. Jadi terlupalah tuan-tuan. Jadi harapkan kita menempatkanlah tuan-tuan umur yang Allah Taala bagi ni. Maklumlah kita ni tuan-tuan pun dah hujung-hujung ni, dah sonjo-sonjo ni. Banyakkanlah mengerjakan amal ibadah, kurangkanlah makan. Banyakkan amal ibadah dan kurangkan makan. Tapi kalau orang dah bagi, makanlah kan macam mana. Baik. So insya-Allah tadi kata nak sambut apa tadi? Maulidur Rasul. Isra Mi'raj bukan Maulidur Rasul ya? Kita dengar Maulidur Rasul tadi tu. Tersasul. Tersasul. Sambut Maulidur Rasul, bukan Maulidur Rasul Isra dan Mi'raj. Baik. So malam ni kita sambung kitab kita, muka surat 163. Bab ke-21 keajaiban hati. Baik. Tajuknya keajaiban hati tuan-tuan. Baik. Nabi SAW bersabda, inna fil jasad ibnu Adam mudghah. Iza saluhat saluhal jasadu kulluh. Saluhal jasadu kulluh. Wasaluha laha sa'il badan. Ala wahya alqab. Aqama qala Rasulullah SAW. Maksudnya inna sesungguhnya fil jasadi dalam jasad ibnu Adam, anak Adam itu terdapatnya mudghah. Mudghah ni ialah seketul daging. Dalam jasad setiap anak Adam lah. Bukan anak Adam je, binatang pun ada juga. Terdapatnya seketul daging. Iza saluhat saluhal jasadu kulluh. Apabila baiklah daging tadi, maka baiklah anggota badan semuanya. Wasaluha laha sairul badan, dan baguslah baginya sekalian badan kita. Wahya dan ianya, wahwa dan ianya mudghah itu ataupun hati tadi, al-qalbu itulah hatilah. Qalbun maknanya hati. Qalbun maksudnya hati. Kalau kalbun anjing. Kalau dipakai kap lamba, kalbun atau kilab, itu namanya anjing lah. Tapi kalau menggunakan qalbun maknanya hati kita. Jadi dalam setiap badan kita tuan-tuan, semuanya ada hati. Hati dan juga perasaan. Tapi ada juga kadang-kadang tuan-tuan orang ada hati, tapi perasaan tak ada. Hati ada, perasaan tak ada. Hati je lah. Jadi perasaan ni tuan-tuan, satu kelebihan Allah Ta'ala bagi, keistimewaan Allah Ta'ala bagi ke dalam hati orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang tak beriman kepada Allah, dia tak ada perasaan apa-apa lah. Malah dia bongi je.
Dia kalau jumpa orang Islam ni memang dia nak bunuh je. Pertama sekali orang Yahudi dan juga Nasrani. Tapi di antara Yahudi dengan Nasrani yang paling berat pemusuhan terhadap Islam ialah orang Yahudi. Orang Kristian ataupun Nasrani ni kurang sikit pemusuhan terhadap Islam. Contoh yang berlaku ialah seperti pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat berhijrah ke Habsyah. Siapa yang menyambut tuan-tuan di Habsyah itu? Raja Najasi ataupun Raja Habsyah lah. Raja Habsyah ni dia agama Kristian. Dia bukan Yahudi kan, tapi Kristian. Jadi macam mana layanan yang diberikan oleh Najasi tadi terhadap para sahabat? Masa tu Nabi tak hijrah sama. Jadi ketua masa tu ialah Ja'far bin Abu Talib, tak silap. Ja'far bin Abu Talib menjadi ketua kepada rombongan para sahabat yang berhijrah ke Habsyah. Jadi macam mana sambutannya tuan-tuan ketika sampai sana? Mereka menyambut dengan cara yang baik. Nampak tak? Malahan ada juga di kalangan orang-orang kafir Quraisy ni yang pergi ke sana cuba menghasut Najasi ni, tetapi Najasi ini tidak berjaya dihasut oleh mereka. Malahan kan para sahabat tadi mendapat layanan baik pula tuan-tuan dalam peristiwa hijrah kali yang pertama itu. Faham kan? Okey. Jadi paling banyak pemusuhan, paling keras pemusuhan ialah orang Yahudi. Malahan kalau ikut sejarah pun tuan-tuan, kan? Tanah Israel itu dulu semuanya kepunyaan orang-orang Palestin. Tanah Palestin itu semuanya adalah kepunyaan Palestin. Tetapi disebabkan oleh ada satu perjanjian, saya tak ingatlah satu perjanjian itu, ada satu perjanjian yang orang kata yang memberi laluan lah kepada orang Yahudi untuk datang ke Palestin. Orang Yahudi untuk datang ke Palestin. Saya tak ingat perjanjian tu, tapi memang saya dah belajarlah dulu. Yang mana perjanjian tadi di mana orang British telah mengeluarkan satu resolusi kan menyatakan bahawa kan mulai daripada ini orang Islam ada tanah mereka, tanah air mereka iaitu Palestin. Jadi akhirnya mereka tu yang ramai-ramai itu datang ke Palestin sampailah sekarang sudah. Baik. Kemudian kita lihat tentang yang tadi. Dengan demikian jelaslah bahawa yang pokok dan penting itu ialah hati. Hati iaitu pimpinan yang ditaati di dalam alam jasad. Selebihnya itu iaitulah rakyat. Jadi hati ni macam umpama raja lah. Hati ni umpama macam raja. Jadi kalau raja dia baik, maka rakyat dia baik. Kalau raja jahat, raja dia zalim, maka sudah tentu rakyat pun ikut zalim sekali lah. Jadi pokok pangkalnya bergantung pada raja. Tetapi ada juga kadang-kadang raja baik tuan-tuan, tapi dia punya montori itu jahat. Ada juga raja punya baik, tapi montori macam pelosit, dogi kan. Jadi akhirnya raja pun ada yang nak ditendang, nak disepak dan sebagainya. Kerana pemimpin yang di bawah ini kan tak suka kepada raja tadilah. Ataupun ada juga kadang-kadang rakyat tak suka pada raja. Ada rakyat kadang-kadang memberontak kan kerana tak suka dengan raja ataupun mengambil alih raja lah. Tapi alhamdulillah lah di Malaysia lah alhamdulillah sama insya-Allah. Baik. Kemudian kita lihat tentang tajuk qalbun, roh, nafsun dan juga akal. Qalbun memiliki dua arti. Makna pertama ialah daging yang seperti bunga pisang. Betul Makna pertama ialah daging yang seperti bunga pisang atau jantung pisang tak? Bunga pisang, jantung pisang. Jantung pisang kan? Bukan pisang, bukan bunga pisang, jantung pisang. Kalau bunga pisang kan lain lah, hanya kecil je kan, bunga pisang kecil je. Yang besar tu ialah jantung pisang. Jantung pisang pun sedap juga masa lama ni. Kalau kita pun suka juga kan makan jantung pisang. Okey. Terletak di dada bahagian kiri. Di dalamnya terdapat lubang di mana terdapatnya darah hitam. Jadi dia pun jantung ni biasalah. Jantung tu kan dia ada saluran. Jadi tugas jantung tu apa tuan-tuan? Memproses kan? Mengepam darah, memproses darah dan sebagainya. Jadi kalau jantung terhenti tuan-tuan, apa terjadi pada tuan?
Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi jantung ni Allah Taala jadi dia merupakan satu, orang kata satu benda yang sangat luar biasalah. Kerana semenjak daripada kita ditiupkan ruh oleh Allah Taala di alam ruh atau di alam janin, maka daripada itulah maka kita punya jantung tu dah mula bergerak. Mula bergerak. Dia tetap bergerak walaupun kita lahir ke dunia ataupun kita terberak, tergoncing, kita makan, kita minum, kita tidur, semualah. Jadi jantung tu tetap bergeraklah. Tapi bila jantung itu berhenti, maka kita pun kojul lah. Kojul mampu lah. Kojul lah jangan mati. Dia jangan sampailah jantung itu terhentilah. Tapi kalau terhenti pun, kalau biasa kalau doktor pun dia akan cubalah sedaya upayalah untuk mengepam balik jantung tadi, menggerakkan balik jantung tadi. Tapi kalau doktor pun dah guna macam-macam alat tuan-tuan, macam tu juga, maka memang dah sampailah alamat dia lah. Dah sampai alamat dia. Baik. Gunaan makna kedua, perasaan rohani ketuhanan yang berhubungan dengan daging di atas. Perasaan inilah yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan tahu apa yang tidak diketahui oleh khayalan. Inilah hakikat manusia. Inilah yang dibebani oleh syariat. Inilah yang disyaratkan oleh firman Allah Subhanahu Wa Taala, inna fi zalika lizikra la zikra liman kana lahu qalbun. Surah Al-Qaf ayat 37. Inna fi zalika la zikra, sesungguhnya pada demikian itu peringatan, liman kana lahu qalbun, bagi orang-orang yang terdapat baginya hati. Jadi siapa punya hati dan juga perasaan, kan, maka dia akan berimanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan patuh dan taat pada perintah Allah Taala. Dan iman ni satu benda yang subjektif, satu benda yang subjektif. Yang mana iman ni memang tak boleh dilihat dengan apa saja alat. Kalau kita pergi ke hospital pun, maka kita nak scan iman ni memang tak nampak lah. Kita scan lah iman ni memang tak nampak. Iman ni satu benda Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Imanlah membedakan sama ada orang Islam tu ataupun bukan orang Islam. Orang itu semayang ataupun tak patuh perintah Allah Ta'ala ataupun tak patuh perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi yang membezakan tu ialah iman dan juga Islam. Dan iman ni satu benda yang subjektif, satu benda yang tak boleh dilihat dengan kaca panca indera dan tak boleh dilihat dengan menggunakan alat kata kantar, scanner dan sebagainya, tetapi benda tu ada dalam hati kita. Macam mana kita nak tahu orang tu ada tak ada? Melalui percakapan dia, melalui perbuatan dia. Kalau perbuatan dia itu bersesuai dengan apa yang dituturkan oleh iman tadi, insya-Allah, maka insya-Allah dia akan selamat. Baik. Kemudian seandainya dimasukkan dengan firman di atas ialah daging yang seperti bunga pisang ataupun jantung pisang bentuknya, tentu daging itu ada pada setiap orang. Tentu daging itu ada pada setiap orang. Jadi setiap orang ada daging, iaitu jantung lah ataupun hati tadi. Kalau tak ada hati, tak ada jantung, maka susahlah. Betul tak? Dia tak ada hati dan juga perasaan. Sama macam robot lah. Kalau robot mana ada hati perasaan? Walaupun zaman sekarang ni tuan-tuan ada juga robot-robot yang luar biasa lah, yang dicipta oleh manusia. Kan? Malahan ada robot ditugaskan untuk benda baik dan ada robot tugaskan untuk benda jahat. Betul tak? Ada robot tugaskan untuk benda baik. Robot dicipta oleh manusia ni, tujuan dia tugasnya untuk lah, contoh nak lihat contohnya kata di dasar laut, nak tengok dalam dasar laut tu, tak semua orang boleh selam sampai orang kata sampai 10,000 kilometer kan, dalam dasar laut tak semua orang boleh selam. Kan, di kalangan penyelam pun dia kata nak mampu nak selam dalam tu, dia kata. Jadi mereka buat robot, hantar robot masuk dalam laut, tengok apa yang terdapat dalam laut. Tetapi ada juga orang gunakan robot untuk benda yang tak elok. Dia buat robot untuk memuaskan nafsu. Kan, buat robot untuk memuaskan nafsu manusia. Kerana ada kalau manusia ni kadang-kadang dia tak nak kahwin. Dia tak nak kahwin, jadi dia beli robot yang menyerupai seorang perempuan yang cantik dan lawa, dan dia melepaskan nafsu dia kepada robot itu. Dan ada juga zaman sekarang ni anak patung kan, patung perempuan lah, patung seks namanya, patung seks yang dibuat oleh manusia ni dengan tujuan untuk
memuaskan nafsu manusia. Kerana ada manusia ni dia tak nak berkahwin. Dia tak nak berkahwin. Ataupun mungkin dia lebih suka berkahwin dengan patung berbanding dengan berkahwin dengan manusia. Kerana bila dia berkahwin dengan patung, dia tak ada tanggungjawab apa-apa. Apa tanggungjawab dia? Kalau ada kahwin dengan manusia, dia perlu ada tanggungjawab. Kena cari nafkah, kena cari duit. Cari duit. Lepas tu kalau ada anak, kena menyara anak dan sebagainya kan. Kena sekolahkan anak. Jadi disebabkan dia tak nak fikir banyak, jadi dia beli patung kan, maka dengan patung tadilah dia memuaskan nafsu dia. Pakai kalbu. Yalah. Betul tu. Jadi harga patung tu tuan-tuan, pernah tengok tak harga tuan-tuan patung tu dalam internet? Saya pernah tengok, tapi bukan nak beli. Cuma nak tengok harga dia je. Harga dia ada yang sampai 10,000. Harga patung tu ada sampai 10,000. Ada 5,000, 6,000, 4,000. Ada 3,000. Tengoklah. Lagi patung tu menggairahkan, dia lagi mahal. Lagi mahal harga dia. Nampak? Tapi kita tak ada nak belilah, buat apa nak beli. Kan? Tapi nak menunjukkan pada kita tentang bangangnya manusia tu lah. Bangang manusia tu sanggup dia beli benda tu demi untuk memuaskan nafsu mereka lah. Macam tu. Boleh? Samsul lepas ni jangan pergi buka pula. Pergi buka tengok harga dia. Jangan ya Samsul. Nanti habis nanti. Baik tu berkenaan tentang teknologi lah. Teknologi yang digunakan oleh manusia untuk menjahanamkan manusia sebenarnya. Bukan nak membaikkan manusia, tapi menjahanamkan manusia. Faham ya tuan-tuan? Baik, kita sambung lagi. Kemudian ketahuilah bahawa hubungan daging dan perasaan itu rumit dan pelik. Iaitu hubungan kalbu dengan makna pertama dan makna kedua. Tak boleh dijelaskan, yang boleh hanya dirasakan dan juga kenyataan. Okey, makna kalbu yang pertama tadi ialah satu daging ataupun satu bentuk yang seperti jantung pisang terdapat dalam dada manusia di sebelah kiri. Kan, dan di dalam itulah orang kata jantung tadi tugasnya untuk mengepam darah yang akan mengalir dalam semua tubuh badan manusia atau binatang dan sebagainya. Kemudian yang kedua, makna kalbu yang kedua ialah perasaan rohani ketuhanan yang berhubungan dengan daging di atas tadi. So makna satu perasaan rohani kan, kecintaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala hasil daripada hati ataupun kalbu yang terdapat di dalam hati manusia tadilah. Jadi kemudian tuan-tuan, hubungan daging dan perasaan ni rumit dan pelik. Benda sangat subjektif. Susahlah kita nak buat kajian ke, nak bukti satu benda tu pun kadang susah. Kerana tak boleh dilihat. Apalagi kalau iman ni tuan-tuan, hati dan perasaan, satu benda yang subjektif memang tak boleh dilihat. Cuma kita boleh lihat ialah apabila orang itu menterjemahkan apa yang terdapat dalam hati dia. Apa yang terdapat dalam hati dia. Betul tak? Sama juga kalau seandainya contoh tu seorang itu berbohong. Seorang itu berbohong, kadang-kadang kita tak tahu dia berbohong. Kalau ada alat mengukur orang berbohong, senang. Tapi dengan kata tuan-tuan zaman sekarang ni ada juga alat-alat yang digunakan untuk mengukur seorang itu berbohong ataupun tak berbohong. Kalau ada tu senang kan? Senang. Nak tahu anak kita ni berbohong ke tak bohong? Okey, kita pasang alat tu. Saya pernah dalam saya punya FB tu ada yang kartun lawak Arab tu kan. Jadi anak dia dapat hadiah ya. Dia kata anak dia dapat markah yang baik dalam peperiksaan. Maka bapak dia pun dia kata mabruk dia kata. Tahniah pada anakku. Kemudian dia kata ayah nak bagi hadiah kepada anak dia. Maka anak dia tanya, hadiah apa wahai ayah? Kereta ke, rumah ke? Bukan apa, dia kata hadiahnya hanya topi je. Topi dia bagi hadiah. Jadi topi apa tuan-tuan? Topi untuk mengukur setahap mana anak tadi cakap benar atau tak cakap benar. Itulah hadiah yang dibagi oleh bapa Arab ini kepada anak dia. Jadi anak tadi nak tak nak terimalah hadiah tadi. Bila dah terima, maka ayah dia pun letakkanlah di atas kepala anak dia. Kemudian ayah pun tanyalah pada anak ni, okey, beritahu dengan ayah, berapakah markah sebenar kau dapat?
Jadi anak kata tadi 95. Bila sebut 95 ada je tu. Dia kena karen. Kenapa dia cakap bohong? Cakap bohong. Kemudian ayah tanya lagi, berapa sebenarnya aku dapat ni? Dia kata dalam 80 lebih ke? 85 ke? Kemudian kena karen lagi. Gitu kan. Nampaknya kamu dah cakap bohong dengan ayah, dia kata. Cakap bohong ni. Okey, beritahu sebenarnya berapa markah kau dapat ni? Maka dia kata 51 ayah. Bila disebut nombor 1, barulah tak ada kena karen lagi. Kenapa? Kerana anak tadi dah cakap benar. Tapi yang markah 90 lebih, 80 lebih itu sebenarnya markah tipu. Kerana semata-mata nak menyedapkan hati dan juga perasaan ayah dia. Jadi sebenarnya tipu. Kemudian bapak dia pula dia pergi sarung pula topi tadi. Kan tujuan bapak tadi pergi sarung topi tadi, tujuan tadi sebenarnya dia nak memperlihatkan anak dia, kamu tak tahu sebenarnya bapak dulu seorang yang pandai, seorang yang cerdik, dia kata waktu kau sekolah. Bila dia sebut cerdik je, tiba-tiba bapak kena rupa bapak dia penipu juga. Bapak ada penipu juga. Anak dia kata rupa bapak penipu, dia kata. Sebenarnya bapak dapat sampai sekolah mana bapak ni dulu? Maka bapak dia kata sebenarnya bapak dulu hanya setakat orang kata habis darjah 6 aja. Habis darjah 6 aja. Bila sebut habis darjah 6 tiba-tiba lagi. Rupanya bapak dia tipu lagi. Tipu lagi. Kemudian sebenarnya anak tanya sebenarnya bapak dapat berapa, dia kata. Sebenarnya bapak hanya orang kata habis darjah 1 aja, dia kata. Darjah 1. Bila bapak kata habis darjah 1 langsung kata tak ada karen lagi. Semaknanya betul lah tu apa dia cakap tadi. Kenapa? Tapi nak tunjuk pada kita tuan-tuan, kan kalau anak itu menipu, rupanya bapak pun menipu juga. Atau bapak menipu, anak pun menipu juga. Jadi dia bermula dengan bapak lah. Kalau bapak penipu, maka anak pun jadi penipu. Kalau bapak penyamun, maka anak pun jadi penyamun juga. Tapi tak semualah begitu tuan-tuan. Tapi ada ya berlaku macam tu. Mana kalau bapak menipu, maka anak pun menipu. Jadi maknanya dia punya orang kata video tu macam lawak je. Tapi sebenarnya dia ada mesej nak disampaikan pada kita. Walaupun dari segi zahiriat nampak macam lawak je, tapi ada mesej yang disampaikan pada kita supaya kita ni jangan mengamalkan menipu. Sama ada bapak ke, anak ke atau mak dan sebagainya, jangan mengamalkan menipu lah. Kerana menipu ni satu sifat yang tak baik. Baik, kemudian tuan-tuan, dan tak boleh dijelaskan yang boleh hanya dirasakan dan kenyataan. Yang boleh diketahui iaitu bahawa perasaan itu seperti raja dan daging itu ialah seperti pusat pemerintahan. Bukannya arat. Bukan arat ataupun bukan sifat. Sebab jika demikian tak boleh dikatakan innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu membatasi di antara seseorang itu dengan hati dia. Sungguh Allah Ta'ala membatasi antara manusia dan juga hati dia. Jadi tak boleh begitulah. Jadi hakikatnya orang kata hati ni macam raja lah. Hati ni macam raja, kan? Bila raja baik, maka anak murid dia ataupun rakyat-rakyat pun jadi baik. Jadi raja mesti menunjukkan satu contoh teladan yang baik yang akan diikuti oleh rakyat dia. Kerana rakyat ni dia akan sentiasa kata melihat, atau pemimpin ni tuan-tuan, rakyat sentiasa melihat dia. Apa yang berlaku pemimpin tadi, boleh katakan setiap jam tuan-tuan, ke mana pemimpin tu pergi, rakyat tahu. Rakyat tahu. Kalau pemimpin pergi luar negara, kenapa dia pergi luar negara? Rakyat pun nak tahu kan. Kalau pemimpin contoh bercuti, rakyat pun nak tahu kenapa pemimpin dia bercuti. Okay? Kalau kita orang biasa ni tuan-tuan, ada tak orang tanya kenapa kita bercuti? Tak ada orang nak tanya dah. Kalau tanya pun paling tidak pun kawan kita yang tanya, mana pergi Tok Imam ni? Tak ada ni. Alah, Tok Imam pergi ke Lumpur, anak dia kahwin. Tahu tak? Jadi yang tanya siapa? Orang terdekat kita je yang tanya. Tapi kalau tuan-tuan jadi YB, kalau kita tuan jadi menteri besar, kan, tiba-tiba hari itu tuan tak ada. Tuan sepatutnya kena merasmikan mesyuarat agung. Tiba-tiba tuan-tuan tak datang. Jadi orang tanya tak? Tanya kan, mana pergi ni?
Rupa-rupanya MB pergi bercuti. Mana bercuti Alah pergi UK. Pergi UK tu dengan siapa? Ada tak? Jadi banyaklah. Banyaklah orang kata orang tanya tu, orang tanya ni dan sebagainya. Baik, kemudian roh. Roh juga memiliki dua arti. Arti pertama ialah roh benda. Arti pertama ialah roh benda, iaitu benda halus yang bersumber daripada darah hitam dalam lubang hati. Iaitulah benda halus yang bersumber daripada lubang hitam dalam lubang hati. Roh ini merata pada seluruh bahagian badan dengan perantaraan otot. Perumpamaan roh itu ialah diumpamakan macam lampu dalam sebuah rumah yang semua bahagiannya rumah tadi diterangi oleh lampu tadi. Inilah roh yang dimasukkan oleh pakar medikal ataupun pakar perubatan. Okey, ini makna roh pada makna yang pertama. Kemudian makna kedua bagi roh ialah perasaan ketuhanan rohani, iaitu makna qalbi yang kedua. Roh dan qalbun itu ialah dua kata yang artinya sama. Inilah yang disyaratkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, wa yasalunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbih. Wa yasalunaka 'anir ruh, dan mereka bertanya tentang ruh. Qul, kata oleh Muhammad, ar-ruh min amri rabbi. Ruh itu daripada urusan Tuhanku. Ruh itu daripada urusan Tuhanku. Jadi roh tuan-tuan merupakan satu benda yang luar biasa yang Allah Taala ciptakan kepada manusia, yang duduk pada badan manusia. Okey, bila roh keluar maka matilah manusia tadi. Jasadnya tidak akan bergerak lagi. Dan roh ini berada di segenap tubuh badan manusia. Dan roh ini dia tidak boleh menerima bahagi. Tak boleh menerima bahagi. Namanya jauharfat. Jauharfat. Kalau tuan-tuan lihat kepada kata bila kita sebut perkataan makhluk, maka dia terbagi pada dua. Bila kita kata makhluk, dia terpecah pada dua. Satu dikatakan sebagai jirim. Satu sebagai jirim, yang kedua dikatakan sebagai arat. Jirim dan arat. Okey, jirim ini tuan-tuan, dia terbagi pada dua, jisim dan juga jauharfat. Jisim dan juga jauharfat. Jisim ialah satu benda yang mengambil kadar lapang dia. Kemudian jauharfat inilah satu benda yang tidak boleh menerima bahagi. Satu benda yang tidak boleh menerima bahagi. Contohnya satu titik yang kecil, kan? Kalau kita nak bagi titik itu memang tak boleh dah. Sebab apa? Terlampau kecil. Satu lagi yang termasuk dalam jauharfat ini ialah seperti siang. Siang dikatakan sebagai jauharfat. Kemudian malam. Kenapa dikatakan siang malam itu sebagai jauharfat? Kerana malam tak boleh menerima bahagi. Kita tak boleh belah dua malam tu. Dan siang pun kita tak boleh nak belah dua. Roh pun macam tu juga. Roh pun kita tak boleh nak bagi dua. Roh pun kita tak boleh nak bagi dua. Macam mana nak bagi dua? Sedangkan roh tak nampak. Roh pun tak nampak. Macam mana kita nak bagi dua? Itu dikatakan sebagai jauharfat. Kemudian kalau kita lihat kepada arat pula terbagi banyak bentuk. Contohnya bergerak, diam, kan, kuning, hitam, biru, coklat, atas, bawah, kan, depan, belakang, bilang-bilangan pun termasuk dalam dikatakan sebagai arat. Arat ialah satu sifat yang duduk pada jirim ataupun pada jisim. Arat ialah satu sifat yang duduk pada jirim ataupun pada jisim. Kerana jisim ataupun jirim itu sama ada dia tak bergerak ataupun diam. Kan, sama ada bilangan jisim itu 1, 2 ataupun lebih. Sama ada dia di atas ataupun di bawah, ataupun sama ada di kiri ataupun di kanan. Okey. Arat ialah satu sifat yang duduk pada jirim yang tidak boleh bercerai tanggai daripada jirim. Di mana saja jirim itu pergi, maka arat itu akan mengikut dia. Arat itu akan mengikut jirim tadi. Bila arat itu tak ada tuan-tuan, apabila jirim atau jisim itu musnah. Bila musnah jirim atau jisim, maka tidak ada lagi arat duduk pada dia. Tidak ada lagi sifat bergerak atau berdiam duduk pada dia. Okey? Jadi roh pun begitu juga. Jadi roh ni duduk dalam badan manusia. Dan dia tidak bercerai tangga daripada badan kita. Ke mana sahaja kita pergi, dia akan mengikut.
mengikut dia dan dia bersebati dalam diri kita. Itu sebabnya bila roh nanti, bila malaikat maut tarik roh kita, dia merupakan satu pemisahan yang sangat menyedihkan lah. Kerana roh tu dah hidup selamanya bersama dengan kita, berpuluh tahun bersama dengan kita, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun dia bersebati dengan kita. Tiba-tiba ditarik keluar oleh malaikat maut. Nampak tak? Ni satu pemisahan yang sangat menyedihkanlah kepada roh tadi. Tapi kalau roh itu baik, insya-Allah kan mudah saja malaikat maut tadi bawa dia keluar, dia memakan satu bau yang sangat wangi. Kenapa? Kerana berdasarkan kepada amalan manusia lah. Tapi kalau roh tu roh yang jenis anggota tubuh badannya suka buat kejahatan, buat maksiat, maka roh dia memakan seperti bau yang sangat busuk, di mana semua para malaikat yang terdapat di sekitar ketika roh ditarik, maka mereka menutup hidung mereka kerana baunya sangat busuk, melebihi daripada segala busuk bangkai terdapat dalam dunia, tuan-tuan. Disebabkan oleh kata tuan punya kepada roh tadi banyak melakukan dosa dan juga maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Faham Wa yas'alunaka 'anil ruh qulir ruh min amrih. Mereka itu bertanya tentang roh. Kata oleh Muhammad, roh ni daripada urusan Tuhanku. Jadi apa yang kita tahu berkenaan roh ni sebenarnya sikit je. Sikit sangatlah berkenaan roh, tak banyak benda pun kita tahu. Okey? Tapi roh ni kita tahulah. Roh pun ada makanan dia. Roh nak makan. Macam kita pun nak makan juga kan. Kita pun nak makan, roh pun nak makan. Mana makanan roh? Ilmu lah. Ilmu kan? Makrifat, hakikat, benda-benda yang baik-baik ni, itulah makanan kepada roh. Itu sebabnya kena bagi roh ni makan. Kalau tak bagi roh makan, kita bagi benda yang tak elok, maka kita pun jadi benda jadi tak elok lah. Maka roh ni pun kata, roh pun laknat kita. Apalah, sial betul lah aku dapat batang tubuh orang ni. Banyak sangat dosa dan maksiat ini bagi pada aku, dia tu. Benda yang baik tak bagi pada aku. Baik, kemudian nafsu. Nafsu juga memiliki dua arti. Mana pertama ialah sesuatu makna yang isinya kekuatan marah, syahwat dan sifat-sifat tercela. Nafsu ialah sesuatu makna yang isinya kekuatan marah, yang dalam nafsu tu dapatnya kekuatan marah. Kemudian dalam nafsu juga terdapat syahwat dan segala sifat-sifat tercela ataupun sifat-sifat mazmumah terdapat dalam nafsu. Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'daika nafsukal ladzi baina jambaihi. A'daika nafsukal ladzi baina jambaihi. Musuhmu paling berat ialah nafsumu yang ada di antara kedua lambungmu. Ni musuh yang paling berat. Nafsu kita yang duduk di antara dua lambung kita. Kerana nafsu ni biasa mengajak benda yang tak elok. Nafsu namanya nafsu ammarah. Nafsu terbagi pada 7. Yang paling teruk ialah nafsu amarah. Di mana nafsu ni memang tak nampak benda baik je. Dia nampak benda yang tak elok je. Dia suka buat benda tak elok. Yang kedua, nafsu lawamah. Nafsu lawamah ni kan dia dah ada perasaan nak buat baik dah. Benda-benda baik dia dah nampak dah. Tapi masih lagi dia tewas. Masih tewas lagi. Banyak juga dia buat benda tak elok walaupun dia dah tahu dah benda ni salah, benda ni tak betul. Ini yang katakan nafsu lawamah. Yang kedua, yang ketiga nafsu mulhamah. Nafsu mulhamah ni 50-50. Ada masanya buat kebaikan dia menang, ada masa buat kejahatan dia menang. Okay, ada masa buat kejahatan kalah dan ada kala buat kebaikan menang. Ada masa pula buat kebaikan kalah, buat kejahatan pula menang. Ini dikatakan nafsu mulhamah. Lepas tu nafsu mutmainnah, nafsu radiyah, nafsu mardiyah, nafsu kamilah. Ni semua nafsu yang baik-baiklah. Nafsu yang baik yang kata selalu mengajak perkara-perkara kebaikan dan juga ketaatan. Baik, kemudian inilah nafsu yang diperangi dan dihancurkan. Makna kedua ialah perasaan ketuhanan. Iaitu makna kedua kata qalbun dan juga ruh. Okey,
Nafsu yang kedua, makna nafsu yang kedua ialah perasaan ketuhanan. Iaitu makna kedua kata daripada qalbun dan juga ruh tadi. Dengan demikian 3 kata, yang ini ruh, qalbun dan nafsu, itu hakikat manusia yang membezakannya dengan haiwan yang lain dia. Nampak tak? Jadi ruh, nafsu dan qalbun ni tuan-tuan, dialah yang akan membezakan seorang itu sama ada manusia ataupun bukan manusia. Kalau dia dapat mendidik roh dia, dapat menjaga dia punya nafsu dia, dapat menjaga hati dia, kan, insya-Allah dia bukan jenis golongan yang orang kata yang termasuk dalam kumpulan jenis haiwan ataupun binatang lah. Haiwan ataupun binatang. Kerana ada orang yang berbadankan manusia tetapi bernafsukan kepada binatang. Nafsukan binatang. Sanggup dia bunuh orang. Sanggup dia rogol orang. Sanggup yang ada sampai yang kata rogol anak sendiri pun ada. Rogol anak sendiri. Sepatutnya anak sendiri ni kita jaga dengan baik kan. Tapi disebabkan oleh nafsu dia yang tak boleh dia kawan, maka akhirnya dia rogol anak dia sendiri. Dia ugut pula anaknya. Kalau kau cakap dengan sesiapa, nanti aku bunuh kau. Ataupun dia ugut pula isteri dia. Kalau isteri dia dedahkan perkara ni, maka isteri pula akan dibunuh. Isteri pula akan dipukul dan sebagainya. Maka akhirnya isteri pun tak boleh nak cakap, tak boleh nak buka mulut. Jadi orang semua tak tahu kecuali isteri je yang tahu. Tapi lama kelamaan tuan-tuan akhirnya terbongkar juga. Nak tutup macam mana tu tak? Jadi kalau seorang anak tu tuan-tuan dah hamil luar nikah, dah dia punya perut tu dah besar, lama kelamaan orang pun semua tahulah. Nak tutup macam mana tu tak? Tak boleh nak tutup dah. Kalau sekali dua tu boleh tutup lah, tapi kalau banyak kali nak tutup malah. Jadi itu dikatakan sebagai bapa makan ataupun haruan makan anak dia. Ni memang tak boleh harap lah. Harapkan pagar makan. Harapkan pagar makan apa tuan-tuan? Makan padi. Harapkan pagar makan padi. Itu tak? Tapi pernah tengok ke pagar makan padi? Bega. Beza ke bega? Bega. Ayam hutan. Oh. Tapi kita pagar kan? Pagar makan padi kan? Pagar itu peribahasa. Harapkan pagar makan padi. Bukan beza. Beza tu kereta apa tu? Bega ni dogi. Kalau Negeri Sembilan punya bahasa bega ni, kau ni bega waktu lah budak ni. Bega waktu lah budak ni. Dia dogi lah tu. Ni bahasa mana? Bega. Memang nama ayam bega. Nama ayam tu? Bega. Ayam bega. Bega. Ya. Macam mana rupa ayam tu? Ayam Goyang dona. Dia hutan. Ya. Ayam dona betul. Oh, ni mungkin dia ayam tu duduk dalam sawah ke apa? Tapi tinggal lautan. Tropika. Nanti tunjuk bentuk lah. Tunjuk gambar. Nanti tunjuk gambar lah macam mana rupa ayam tu yang makan padi tu. Ayam bega Ayam bega makan padi. Okey, insya-Allah. Okey, kemudian kita sambung sikit lagi tuan-tuan. Baik, jika nafsu itu bersih dan terang kerana zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka hilanglah pengaruh syahwat dan nafsu tercela. Nafsu yang demikian disebut sebagai nafsu mutmainnah.
ya ayatuhan nafsun mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan maradiyah. Kan padhuli fi jannati wadhuli fi ibadi wadhuli jannati wadhuli jannati. Okey, tu dia katakan nafsu mutmainnah, nafsu yang tetap. Sebelum nafsu mencapai darjat mutmainnah, ada 2 darjat sebelumnya dengan melihat sifatnya. Pertama, nafsu lawamah, nafsu yang digunakan bersumpah oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bersumpah berkenaan nafsu lawamah ni dalam Quran, dalam suratul Qiyamah, wala uqsimu bin nafsin lawamah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali akan diri sendiri. Okey, iaitu nafsu yang mengkritik maksiat dan tidak menyetujuinya. Ini katakan nafsu lawamah. Okey. Kemudian nafsu amarah bisu, nafsu yang menyuruh perbuatan buruk sebelum nafsu lawamah. Nafsu ni memerintahkan hal yang buruk je. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu sentiasa menyuruh melakukan perkara kejahatan. Perkara kejahatan. Itu sebabnya kita naklah berlindung selalu dengan Allah Ta'ala daripada nafsu amarah, nafsu yang banyak mengajak kita melakukan perkara-perkara yang tidak elok. Okey, kerana nafsu ni sebenarnya tuan-tuan, dia tak pernah puas. Nafsu tak pernah puas. Dan nafsu ni pula kita tak boleh buang. Saya cakap dulu, nafsu kita tak boleh nak buang. Cuma kita boleh menjinakkan nafsu. Kalau nafsu dibuang, maka kita pun tak ada selera nak makan. Tak ada selera nak makan. Orang bagi makanan yang sedap-sedap pun tuan-tuan, alah tak selera lah nak makan. Kenapa tak ada selera ni? Nafsu tak ada. Nafsu tak ada kan. Jadi nafsu tak boleh buang. Nafsu ialah satu sifat semula jadi yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Cuma kita kena mujahadatun nafsi istilahnya. Mujahadatun nafsi mana melawan segala keinginan-keinginan buruk daripada nafsu tadi. Dan kita kawal dia, kita jaga dia. Kerana nafsu ni macam, ialah macam binatang yang liar tu kan. Macam mana binatang liar tu kan? Kan susah tak kita nak jinakkan dia? Susah. Kita akan mengambil masa yang lama. Tapi kalau dia dah jinak tuan-tuan, senang tak dia? Senanglah kita nak bagi makan, kita boleh peluk-peluk dia. Macam singa tuan-tuan. Singa kan termasuk dalam binatang liar. Singa termasuk binatang liar. Harimau termasuk binatang liar. Tapi ada juga orang yang bela singa. Ada juga orang bela harimau. Jinak sangat tuan-tuan. Kenapa? Kerana dah dibela sejak kecil. Dah bela sejak kecil. Tapi yang kalau bolo sejak dia dah besar tu bolo, memang tak rapih dah. Dia faham kepala tuan-tuan tu dingap macam tu. Boyo pun dia juga. Boyo kalau dibela daripada kecil, dia tak akan makan tuan ni. Tapi ada juga kadang-kadang tuan-tuan, boyo makan tuan ni. Ada juga. Kita tengok tu, boyo dekat zoo tu kan. Konon lah nak tunjukkan hebat lah, masukkanlah kepala dalam mulut boyo tu. Kan kalau sebelum ni okey juga. Tah macam mana, tak silap air bulan tuan-tuan, tiba-tiba boyo tu ngap betul. Bila dah ngap, lepas tu dia pusing-pusingkan badan dia. Boyo ni kalau dia dapat makanan, cara dia nak orang kata nak copek mati dia punya mangsa tu dengan cara dia pusing-pusingkan badan kan. Dia pusing, dia guling-gulingnya tu. Bila dah guling tu, habislah kepala tu cabut, kepala mangsa tu cabut, tangan tu cabut, semua cabut. Mati lah. Kalau tuan-tuan nak cuba, bolehlah cuba. Pergi dekat mana tu zoo yang banyak buaya tu? Ni dekat ni Melaka. Melaka kan ada zoo buaya kan? Kalau tuan-tuan nak cuba, bolehlah masukkan kepala tuan-tuan dalam mulut buaya tu. Buaya darat tak apa. Buaya darat, tapi kalau buaya ni habislah tuan-tuan. Tak? Ya, kadang-kadang kita takjub juga. Orang yang boleh menjinakkan buaya tu, kadang-kadang kita takjub juga. Tuan-tuan tengok tak kadang-kadang dalam FB kan, buaya bukan kecil-kecil tuan-tuan, besar punya buaya. Siap dia umpan buaya tu dengan ayam.
Buaya tu duduk dalam kolam tu, kemudian diumpan ayam, maka buaya tu keluar punyalah besarnya daripada dalam air tu. Tapi dia tak makan lah dia punya tuan tu, tak tahu kenapalah. Tapi silap bulan, habis juga, ngap habis lah. Baik Jadi nafsu amarah itu tidak pernah menyuruh kebaikan dan tak pernah mengkritik hal buruk. Okey, ni nafsu amarah tuan-tuan. Dia tak pernah menyuruh kebaikan dan tak pernah mengkritik benda yang buruk. So mana benda buruk dia memang dia setuju je. Suka je. Sedangkan benda baik, dia tak nak buat. Dia malas. Bila mengajak ke jatuh ke surau ke masjid, alah malaslah. Tapi bila mengajak ke pusat karaoke, pusat apa tu, snooker kan, snooker ataupun mungkin ada konsert ke dangdut macam-macam, copek je punya, copek je. Kalau tengah sakit pun bangun tu. Bangun tu, walaupun kaki tu dah berbalut, kaki tu disebabkan accident, sebabkan orang kata ada konsert, maka dia bangun dia, sihat dia, copek je, copek sihat dia. Tapi kalau bab contohnya ada ustaz mengajar kat masjid surau tu, ada ceramah berkenaan orang kata Isra' wal Mi'raj ni, aduh ya sakit jangan jadi macam Piramli sudah tuan-tuan. Jangan jadi macam Piramli. Kita madu 3 tu lah Piramli tu. Dia berbohong dengan isteri dia. Bila isteri pertama datang, dia kata sakit kat sini. Lepas tu isteri kedua pula datang, dia kata sakit kat sini pula. Menipu tu kan. Baik Tapi yang aku geram tu bapak dia tu. Yang bapak mentua tu pun dia backup habis tu kan, bapak mentua. Memang susah tu. Kita buat kalau dapat bapak mentua macam tu tuan. Memang orang kata memang orang kata bahagia betul lah kalau dapat bapak mentua macam tu. Tapi orang perempuan tak suka tu dah. Jangan sebut marah dah. Gitu. Baik, kemudian nafsu amarah ialah nafsu paling buruk, sedangkan nafsu mutmainnah ialah nafsu paling tinggi. Antara keduanya terdapat nafsu lawamah yang tidak setuju dengan kejahatan sehingga cenderung kepadanya dan tak mampu tenang sehingga tenang kepada kebaikan. Inilah dia peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala tuan. Okey, habis sampai situlah pengajian kita insya-Allah. Akan datang kita sambung lagi akal pula. Okey, roh dah sudah, nafsu dah sudah, insya-Allah akan datang kita masuk akal. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab. Alhamdulillah. Okey, kalau ada soalan daripada jemaah? Ada soalan? Tak ada? Tak ada. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa ma lam taqabbal rizqan halalan mubarakatan katsira. Wasiyana fatay alim lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala bil alifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya Allah. That's it.